Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik kertas 2 bertajuk Elektroneumatik Circuit. Ini bermaksud litar yang terlibat adalah melibatkan sistem elektrik dan juga sistem pneumatik. Kita tengok pada komponen-komponen yang terlibat, apakah perbezaan di antara basic pneumatic circuit dan juga elektroneumatic circuit. Untuk practical task 2 ni, yang berbeza adalah switch button, DCV 3/2 with a single solenoid, DCV 5/2 with double solenoid, relay dan juga electrical supply. Kita tengok apakah yang saya maksudkan dengan perbezaan tersebut. Di sini saya buat perbandingan di antara komponen-komponen dalam praktikal task pertama dan praktikal task kedua, elektroneumatik circuit. Kalau dalam praktikal task yang pertama, kita gunakan push button ataupun nama lainnya pneumatic switch, ataupun lebih tepat pneumatic switch sebenarnya adalah DCV 3/2 with push button. Sebelah sini push button and return spring. Sebelah sini sebenarnya ada spring dan keadaannya adalah normally close. Nanti saya akan pergi terperincilah apakah maksud normally close dan juga normally open. Sebaliknya, untuk praktikal task kedua ini, elektroneumatik circuit, kita tidak lagi menggunakan push button ataupun pneumatic switch. Sebaliknya, kita menggunakan electrical switch. Ianya juga berbentuk push button sebenarnya, tapi lebih tepat lagi terpanggil electrical switch. Kalau kita lihat di sini ada dua bahagian. Di sini melibatkan penyambungan normally open, dan yang dalam garisan kuning ini penyambungan untuk normally close. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih terperinci semasa sesi lab nantilah. Okey, jadi sebelah sini pneumatic switch untuk litar pneumatik sepenuhnya. Untuk sebelah sini digunakan untuk litar gabungan elektrik dan juga pneumatik. Kita gunakan electrical switch. Perbezaan untuk komponen kedua adalah DCV yang kita gunakan untuk mengawal single acting cylinder bagi kaedah indirect bagi pneumatic circuit. Okey, kalau kita lihat di sini sama saja, sebelah sini pun, sebelah sini 3/2 DCV, ini pun 3/2 DCV. Tetapi tengok dia punya bagaimanakah DCV ni boleh beroperasi, boleh bergerak. Mekanisme di dalam ni ada mekanisme bagaimanakah ianya digerakkan. Untuk DCV yang ini, ianya digerakkan, dioperasikan menggunakan angin. Okey, bila angin masuk sebelah sini, apabila kita tekan push button, angin masuk sebelah sini, angin ini akan menggerakkan mekanisme di dalam valve ini. Dan apabila angin sebelah sini tidak ada, sebelah yang satu lagi ni sebenarnya ada spring, dia akan menolak kembali mekanisme di dalam valve ini. Sebaliknya, untuk elektro,
Mekanisme di dalam ini digerakkan oleh solenoid, sistem solenoid, di mana sistem solenoid ini digerakkan ataupun dihidupkan hasil daripada pengaliran arus elektrik di dalam sistem solenoid inilah. Dan dia punya balikannya ataupun returnnya adalah spring. Okay, sebelah sini dia ada spring. Okay, dipatah balik menggunakan sistem spring, sama seperti untuk DCV menggunakan pengaktifan secara compressed air, single pilot. Di sini single solenoid. Ini sebenarnya benda yang sama je lah, cuma sebelah sini kita ganti dengan solenoid untuk elektro. Tengok komponen yang ketiga, iaitu DCV 5/2. DCV 5/2 untuk mengawal pergerakan silinder dua tindakan, okay, double acting silinder. Kalau kita perhatikan di sini, rupanya sama saja, okay, antara yang ini dan juga komponen yang sebelah sini. Okay, bahagian ini sama saja, cuma untuk solenoid, okay, ataupun double solenoid, sebelah sini adalah ada sistem solenoid, dan juga sebelah satu lagi juga di sistem solenoid menggantikan port angin untuk double pilot. Double maksudnya dua kawalan angin, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi apabila angin masuk sebelah sini, injap di dalam ini akan tertolak ke sana. Dan sebaliknya, bila angin masuk sebelah yang satu lagi, port yang satu lagi, injap ini akan tertolak ke sebelah yang sebaliknya. Okay, sama juga sebelah sini, tetapi sebelah sini untuk injap DCV kawalan solenoid, pergerakan injap di dalam ini, mekanisme dalam ini diaktifkan ataupun digerakkan oleh sistem solenoid, yang mana solenoid ini dihidupkan oleh arus elektrik. Perbandingan seterusnya melibatkan sumber kuasa. Kalau ditengok daripada gambar ini, untuk litar pneumatik hanya ada satu sumber kuasa, iaitu compressed air, manakala untuk litar elektropneumatik ada dua sumber kuasa, iaitu kuasa elektrik dan juga kuasa udara termampat. Jadi untuk litar pneumatik, untuk menggerakkan silinder menggunakan kuasa udara termampat, dan juga bagi menggerakkan injap ataupun DCV juga menggunakan udara termampat. Sebaliknya, bagi litar elektropneumatik, untuk menggerakkan silinder masih lagi menggunakan udara termampat, tetapi bagi menggerakkan ataupun mengaktifkan, mengoperasikan DCV perlu menggunakan kuasa elektrik. Jadi untuk litar elektropneumatik ada dua pengagih kuasa, iaitu compressed air distributor dan juga electrical distributor. Sekarang cuba kita buat perbandingan litar antara pneumatik dan juga elektropneumatik. Apakah yang boleh dibezakan daripada gambar rajah ini? Tentunya banyak beza kan? Yang sama yang kita nampak sini hanyalah single acting cylinder untuk pneumatik dan juga elektro. Yang lain-lainnya semua berbeza. Tetapi kalau kita tengok di sini masih lagi ada persamaan, iaitu DCV di sini.
untuk elektro 3 strok 2, untuk pneumatik pun 3 strok 2. Tetapi untuk pneumatik, injap ini digerakkan secara manual melalui push button. Manakala bagi litar elektro, DCV ini digerakkan menggunakan solenoid. Ini simbol untuk solenoid. Apa pula beza di antara litar langsung dan tidak langsung? Untuk litar pneumatik, terdapat DCV 3 strok 2 di antara push button dan juga silinder. Tetapi kalau kita lihat bagi litar elektro-pneumatik, tiada beza di antara litar pneumatik langsung dan litar pneumatik tidak langsung. Sebelah sini kita panggil electrical diagram. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini bahawa untuk elektro-pneumatik, ianya terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian pneumatik dan juga bahagian elektro. Sistem elektrik ini digunakan untuk menghidupkan ataupun menggerakkan DCV. Jadi untuk litar elektro-pneumatik, bahagian pneumatiknya adalah sama ada keadaan langsung dan tidak langsung. Yang membezakan di antara keadaan langsung dan tidak langsung bagi litar elektro-pneumatik adalah pada bahagian elektriknya. Elektriknya. Kalau kita tengok pada diagram elektrik yang pertama ini, suis digunakan untuk menghidupkan solenoid. Suis langsung menghidupkan solenoid. Sebaliknya, untuk litar indirect, suis digunakan untuk menghidupkan relay. K1 ini mewakili relay. Untuk litar indirect, arus daripada relay yang menghidupkan solenoid. Jadi untuk kaedah tidak langsung bagi elektro, terdapat relay di antara suis dan solenoid. Untuk kaedah langsung, tanpa relay, suis terus menghidupkan solenoid.